Dan kalau kita lihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam buku-buku beliau Ihya Ulumuddin, Risalah Al-Laduniyah, dia juga membahagikan ilmu ni kepada beberapa kategori, ya. Paling senang kita nak faham, ilmu ni ada dua lah. Kata Al-Ghazali, i'lam anal ilma qismain, ala qismain. Ketahuilah bahawa ilmu ni ada dua jenis lah. Ahaduhuma asy-syar'i wal akhar al-'aqli. Satu ilmu syarak, satu ilmu akal. Ilmu syarak ni ialah ilmu yang berteraskan kepada nah syarak Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Itulah ilmu syarak. Ilmu yang mesti bersumberkan kepada wahyu, tak boleh nak pandai-pandai, ya? Jadi marilah contoh-contohnya ilmu akidah umpamanya. Ilmu syarak ada sumbernya, mesti ada nas. Terutama bila kita bercakap soal-soal ghaibiyat, perkara-perkara ghaib. Bila bercakap tentang Allah, mesti ada nas. Bila bercakap tentang malaikat, mesti ada nas. Bila bercakap tentang roh, mesti ada nas, ya. Tak boleh nak cakap kata roh bila mati balik rumah, tengok anak, tengok isteri. Mana nasnya? Itu pun mesti nas yang sahih. Kerana dalam bab akidah ulama sepakat, jika hadis, ia mesti hadis yang sahih. Hadis yang tak sahih tak boleh diguna pakai. It's not applicable at all. Tak boleh guna langsung. Kerana akidah ia melibatkan kepercayaan. Kepercayaan mesti beri di atas sumber yang kukuh dan mesti nah yang sahih, ya. Sementara hal roh ni dia amat terhad. Allah Ta'ala pun tak banyak cerita tentang roh dalam Quran. Yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Bila orang Yahudi tanya Nabi tentang roh, Allah Ta'ala jawab senang saja, katakan kepada mereka, roh tu adalah urusan Tuhanku, dan apa yang ada, that's it, cukup. Tak perlu kita berlebih-lebihan, ya. Kerana yang dituntut dalam hak awak akidah ialah keimanan. Walaupun benda tu tak banyak diceritakan, as long as kita beriman, that's it, ya. Apa lagi? Hari kiamat, lebih-lebih lagi mesti ada nas, ya. Dan begitulah yang lain. Akidah kerana ilmu syarak, mesti ada sumber yang berasaskan kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Lagi ilmu ibadah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, selain daripada ilmu akidah yang kita kena belajar, kerana ia adalah ilmu syarak yang paling afdal sekali, tertinggi sekali dalam hierarki ilmu akidah adalah ilmu yang tertinggi sekali. Dan selepas itu baru datang ilmu ibadah, ya. Ataupun apa yang disebut sebagai ilmu hakillah, ilmu hak kita kepada Allah, kita dengan Allah, ya. Sembahyang, puasa, zakat, haji, ya. Zakat ni walaupun dia harta, dia melibatkan harta, tapi dia ibadah, dia bukan muamalah, ya. Sebab itu zakat walaupun dia bersabit dengan harta, Islam mensyaratkan keimanan, di mana kalau orang tu tidak Islam, dia tak wajib zakat walaupun dia kaya macam mana pun. Dan bila dia masuk Islam, tak wajib qada zakat hak masa dia kafir tu. Dia macam semayang juga, orang Islam, orang bukan Islam masuk Islam, dia kena qada tak, dia tak semayang zaman dia kafir dulu, tak payah kan. Zakat pun sama juga, walaupun ia ibadah harta, tapi kerana ia termasuk di bawah kategori ibadah, maka ia mensyaratkan Islam. Dan bila ia tidak dilakukan dengan sebab dia kafir pada waktu itu, bila dia masuk Islam, dia tak payah qada. Itu hakullah, kita dengan Allah, ya. Tak ada kena-mengena dengan orang lain. Sebab tu bila kita mati, tinggal semayang banyak mana pun, tak ada orang boleh qada semayang bagi pihak kita, ya. Adalah pendapat ulama yang kata boleh qada semayang untuk orang yang mati, seorang dua lah, tapi majoriti kata tak boleh sama sekali. Pertama, kerana tidak ada bukti daripada sunnah Rasulullah SAW bahawa Rasulullah suruh kita ganti solat orang yang telah meninggal. Jauh sekali Rasulullah tidak pernah melakukannya. Jadi benda itu tidak ada. Sementara ia adalah ibadah tubuh badan dan dia melibatkan hak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Allah, mana orang boleh ganti, ya. Berbeza dengan sebahagian hak Allah yang lain seperti puasa. Puasa hak Allah juga, tapi boleh ganti di sisi majoriti ulama lah, walaupun ada sebahagian kata tak boleh ganti. Yang standard dalam mazhab Maliki, Al-Imam Malik kata tak boleh ganti. Puasa macam semayang, kalau orang tu tinggal semayang, kita tidak qada baginya. Puasa pun sama, kita tidak qada baginya, kerana ia adalah
ibadah dia sendiri yang ada hubung kait dengan Allah. Allah saja boleh mengampunkan dia. Jadi ibadah hakullah, kita dengan Allah. Ada pula hakku an-nas, hak kita dengan manusia, muamalah lah, ya, selain daripada ibadah. Muamalah kita, jual beli kita, meniaga kita, urusan kita dalam kemasyarakatan, hidup sesama jiran kita, macam-macam lah dalam muamalah. Itu hak kita sesama manusia, ya. Jadi muamalah pun kena belajar juga. Ada satu lagi dia kata hakun nafs, hak kita dengan diri sendiri. Itu akhlak lah, ya, akhlak. Jadi dia telah membahagi-bahagikan hak ni hak syarak. Apa-apa perbahasan, apa-apa perbincangan, apa-apa yang kita belajar, dia mesti ada sandaran daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Sebab itu dia dinamakan sebagai ilmu syarak, ya. Akidah baik, ibadah baik, muamalah baik, mesti ada sandarannya, ya. Jika ia melibatkan khilaf dan perselisihan di kalangan para ulama, mesti dilihat pendapat yang paling kuat, kerana itulah yang lebih mendekati syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan bukan kata zaman orang lain, zaman sahabat Nabi pun banyak khilaf di kalangan mereka. Sebab itu Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia menukilkan kata-kata Imam Ibn Muzir dalam tafsirnya, idza ikhtalafa as-sahabah fawajaba al-ittiba' lima aqrabihim ila sunnah. Jika para sahabat khilaf dalam satu perkara, hendaklah ikut mereka yang mana lebih dekat dengan sunnah, kerana itu yang lebih dekat dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh kita nak main redah suka hati kita, ya. Mesti benar-benar terikat kepada nas, ya. Dan yang kedua katanya, ada ilmu yang lain, ilmu akal. Ilmu akal ni ilmu yang tidak ditambah oleh nas, yang tidak diikat oleh syarak dari sudut sumber wahyu tadi. Manusia boleh berfikir sedalam-dalamnya, manusia boleh kaji seluas-luasnya, dan tidak ada limitation, as long as dia tidak bercanggah dengan syarak, ya. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah mari contoh ilmu al-hisab, ilmu matematik. Nak buat formula apa, buatlah. Tak perlu balik Quran, tak perlu balik hadis Nabi, ya. Ilmu al-handasah, ilmu nak bina bangunan, ilmu akal. Akal boleh fikir sebijak-bijaknya, bijak macam mana pun tak apa, ya. Pasal ilmu akal, itu makna ilmu akal, asas dia akal. Fikirlah nak buat bangunan macam mana, ya, kan. Sebab itu ia berkembang dalam setiap tamadun manusia. Bahkan tamadun bangsa pun, seni bina, handasah ni seni bina lah. Seni bina orang Cina lain, betul tak? Seni bina orang Melayu lain. Seni bina orang Melayu pun, kalau seni bina orang Kelantan, Melayu Kelantan lain pula. Pergi di Negeri Sembilan, seni bina dia lain pula, kan. Bumbung mengekok sana, mengekok sini, dia seni bina. Tak ada hal, dia kata go for it. Dia buat lagi ilmu an-nujum, ilmu al-falak, ilmu kaji bintang, kan. Nak buat mikroskop sprong bintang sampai nampak, sprong lah, bocor. Ada itu pun, ya. Nak kaji tentang kedudukan bintang, nak kaji itu, kaji ini, tentang ilmu al-falak awin nujum, go for it, kerana ia adalah ilmu yang berasas pada kebijaksanaan akal manusia. Tapi dia kerana kadang-kadang manusia ni terlalu bijak pula. Ilmu falak atau ilmu bintang ni yang pada asalnya ada banyak manfaat kepada umat manusia, dan sebagainya Allah Ta'ala terangkan dalam Al-Quran. Wa ja'ala lakum wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujum litahtadu bihi fi zulumatil barri wal bahr, ya, Allah Ta'ala bagi tahu. Bintang-bintang ni antara fungsi dia ialah Allah Ta'ala ciptakan dia untuk menjadi petunjuk bagi kamu bila kamu berjalan dalam kegelapan malam di laut dan di bumi, ya. Orang zaman-zaman dulu kalau nak musafir memang tengok bintang. Jadi ia satu ilmu yang masyhur dan digunakan pakai hatta di sisi orang Arab pun, kerana mereka sering bermusafir, terutama pada malam hari. Macam nak tahu jalan, zaman dulu bukan ada signboard, tengok bintang lah, ya. Kita hari ni tak adalah tengok bintang tapi dulu ada digunakan, dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya. Bintang-bintang ni Allah Ta'ala jadikan dia sebagai penghalang kepada syaitan untuk menembusi langit. Dulu-dulu syaitan dia boleh pergi je, ikut suka dia sampai langit atas tu. Tapi bila diutuskan Nabi Muhammad, siapa dah tak boleh naik lagi. Apa yang menghalang mereka? Bintang-bintang tu lah. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir.
Surah Al-Mulk tu kan, ayat kelima. Allah Ta'ala jadikan bintang-bintang ni perhiasan, dan dia juga menjadi alat yang merejam syaitan. Naik saja, kena batai, turun dia. Tak boleh naik. Adalah fungsi-fungsi bintang tu. Ya. Jadi manusia boleh guna ilmu tu untuk kemaslahatan dan kebaikan mereka. Tapi manusia ni kadang dia bijak sangat pula. Dia gunakan ilmu bintang ni untuk sihir. Dia gunakan ilmu bintang ni juga untuk astrologi. Apa? Ramalan lah, ramalan. Itu yang timbul zodiak daripada ilmu astrologi lah, ilmu kaji bintang waktu lah. Ya. Memang orang dulu-dulu zaman Fir'aun dulu pun dia guna bintang-bintang lah untuk nak tengok masa hadapan. Ya. Sebelum Masihi lagi dah digunakan ilmu ni. Tapi ya, ilmu yang batin Nabi larang. Ya. Selain daripada ia ada hubung kait dengan sihir, ilmu ramalan seumpama itu adalah ilmu yang dianggap sebagai ilmu penujuman, nujum, untuk nujum lah. Syirik lah pada Allah. Tak boleh. Ya. Nak buat majlis apa-apa, tengok hari yang bagus mengikut bintang-bintang tertentu. Ya. Tahun-tahun tertentu pun, ni tahun apa, dia base kepada perbintangan juga, zodiak juga tu. Ya. Jadi ilmu tu bukan ilmu Islam, dan dia bercanggah, dan dia membawa kepada syirik. Ya, walaupun dia berasal pada bintang. Sebab hak berasal pada bintang ni ada yang dibenarkan, astronomi, ilmu falak juga tu. Satu lagi astrologi, ilmu kaji bintang dari sudut ramalan-ramalan, ya. Nak ramal nasib, nak ramal meniaga, rugi tak rugi, ya. Jadi itu tak boleh, ya. Itu syirik sama sekali.